kita ni biar kita berjaya memiliki yang disebut dengan kesabaran dan juga kekayaan hati dalam jiwa kita ini. Hati yang kaya bermaksud bahawa hati itu mampu bersabar apabila ditimpa dengan kesusahan, kemiskinan, kesusahan dan kepayahan. Di antara tanda-tanda kita ni kaya hati, orang panggil kayanya jiwa, pada diri kita ialah kita berjaya untuk merintangi setiap ujian-ujian yang kita lalui. Kita berjaya bersabar, dia panggil. Sabar ni boleh jadi kita kata sabar tu macam mana Ustaz? Kalau dalam hidup kita ni kita nak sabar macam mana? Mula-mula سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Jemaah yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Mohonlah Redha Ilahi ini. Dan kita sebut di awal-awal sebelum daripada ini bahawa dalam hidup kita ni ada dua keredaan yang besar yang perlu kita dapat. Satu, redha Allah. Yang kedua, redha kedua ibu bapa kita ataupun pasangan hidup kita. Itu dipanggil redha dalam hidup kita. Sehingga kan redha Allah ni kita sebut pada diri kitanya supaya bila kita mati kita akan diisytiharkan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dipanggil radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka dan mereka redha dengan ketentuan Allah. Itu dia akan jadi demikian. Yang pertama. Demikian juga dengan kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa kita ni, redha kedua ibu bapa kita ni banyak. Dalam hadis Rasulullah sebut, ridallah ala ridal walidain, sakhtallah ala sakhtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kamu. Manakala kemurkaan Allah berdasar pada kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Maknanya dalam hidup kita ni yang kita kena jaga sangat dua keredaan. Dua keredaan ni biar kita dapat sebelum kita menghadap di hadapan Allah. Kerana kalau kita hidup dalam keadaan Allah tak redha ataupun kedua ibu bapa kita tak redha, ni terutama bagi orang lelaki lah, kedua ibu bapa. Manakala orang perempuan, kalian semua dapat akan redha pasangan hidup masing-masing.
Redha pasangan hidup kita ni jadi besar pada diri kita. Bahkan orang perempuan, kalau dia sudah mempunyai suami dalam hidup dia, tiba-tiba dia meninggal dunia di saat mana suami dia tak redha padanya. Habis pada diri dia. Tak adalah yang disebut dengan ganjaran dalam hidup dia tu habis. Segala sembahyang dia, puasa dia, zakat dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Redha suami ni dia jadi besar dalam hidup. Sehingga kan sebagaimana redha mak ayah kepada orang lelaki. Orang lelaki dia perlu dapat redha ibu dan ayah. Manakala orang perempuan dia kena dapatkan redha suami dia saja. Maknanya dia buatlah macam mana pun dalam hidup dia agar jangan sampai suami dia berkecil hati dengan dia. Jangan sampai suami dia terguris hati dalam hidup ni. Ni besar peranan sebagai seorang perempuan. Kalau dia perempuan, dia jaga Allah dan juga Rasul, kemudian dia jaga hati suami dia, dia boleh masuk syurga pintu mana yang dia nak. Tapi kalau sekiranya dia tak boleh jaga yang disebut dengan dua perkara ni dalam hidup dia, maka kerugian besar dalam hidup dia. Dia hilang segala-galanya. Sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia tidak dipandang oleh Allah selagi mana dia tak lepas dengan hubungan yang dua perkara tadi. Itu dia jadi dalam hidup orang perempuan ni dia berbeza dengan hidup orang lelaki. Orang lelaki dia kena jaga keredaan mak ayah. Sebab tu dalam Islam disebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada orang lelaki, Allah sudah tentukan jaga Allah, dan juga yang kedua wa bil walidaini ihsana, jaga kedua ibu bapa yang menjadi ihsan. Dalam kita nak dapat redha Allah ini, para hadirin sekalian, kita perlu dapat yang disebut dengan kesabaran. Yang tajuk yang kita nak bincang pagi ni. Siapa yang nak dapatkan redha Allah, dia kena belajar untuk menjadi sabar. Salah satu dalam hidup kita kena memiliki kesabaran dan kekayaan hati, dia panggil. Jangan kita hilang dalam diri kita ni kesabaran. Dan jangan hilang dalam diri kita ni yang namakan dengan apa dia, kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa, jangan. Ramai di kalangan kita, tatkala mana kita ni hidup, kita hilang sabar pada diri kita. Kemudian kita hilang rasa istighna, rasa kaya jiwa kita. Ramai di kalangan kita dia rasa sentiasa tak cukup. Sedangkan orang mukmin ni, orang yang dia kena ada pada diri dia rasa sabar dalam menghadapi setiap kerenah-kerenah kehidupan. Itu kena ada pada diri kita demikian. Melatih diri untuk menjadi sabar ni, kita kena sentiasa didik jiwa kita untuk jadi sabar dalam hidup kita. Tajuk yang kita nak bincangkan pada kali ini ialah milikilah kesabaran dan kekayaan hati. Dalam diri kita ni biar kita berjaya memiliki yang disebut dengan kesabaran dan juga kekayaan hati dalam jiwa kita ini. Hati yang kaya bermaksud bahawa hati itu mampu bersabar apabila ditimpa dengan kesusahan, kemiskinan, kesusahan dan kepayahan. Di antara tanda-tanda kita ni kaya hati, orang panggil kayanya jiwa, pada diri kita ialah kita berjaya untuk merintangi setiap ujian-ujian yang kita lalui. Kita berjaya bersabar, dia panggil. Sabar ni boleh jadi kata-kata sabar tu macam mana Ustaz? Kalau dalam hidup kita ni kita nak sabar macam mana? Mula-mula kita kena ataupun kita diuji, kita boleh bertahan hati kita. Itu dipanggil sabar. Itu dalam diri kita ni. Mula-mula kita kena. Kadang-kadang kan kita ni, kalau ada orang menyindir kita kan, menyindir kita tu, ada tak rasa berdesing je telinga? Pada diri kita ni. Kalau kita ni ada rasa berdesing, tanda tak sabar lagi lah tu. Tu senang bahasa pada diri kita ni. Tapi ada orang yang dia orang sindir macam mana pun, dia boleh buat tebal je telinga dia. Dia boleh tahan. Maksudnya, diri dia tu dia boleh bertabah dengan keadaan yang berlaku dalam hidup dia. Yang ni dipanggil jiwa dia ni kaya. Orang ni kaya jiwa dalam hidup dia. Tu contohlah kalau kita nak buat mudah pada diri kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita kena satu benda yang mengejutkan, yang kita sendiri tak nak benda tersebut.
Na'udzubillah min dzalik kan. Bila kita pergi jumpa dengan doktor, doktor cek, 2-3 kali doktor cek, doktor pun sebut, saya sahkan puan didapati puan ada penyakit, misal contoh. Dia sebut penyakit yang kita tak nak dengar pun penyakit sebut. Waktu tu kita rasa macam mana? Rasa down tak perasaan? Ataupun ada tak pada diri kita ni perasaan kita lesu, tak bermaya. Balik kita jadi tak ada kekuatan pada tu badan kita. Kerana kita dengar penyakit tadi. Kalau sekiranya kita jadi demikian, itu tanda kita belum kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa ni, orang yang dalam jiwa, dalam hati dia, kalau mana berada dalam keadaan apa pun, dia mampu untuk merintangi. Dia boleh mampu tenang je dia. Dia tahu dah, oh ni tanda-tanda kot untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bila doktor bagi tahu, puan ada penyakit sekian. Kita pun kata ni pun tanda-tanda untuk kita nak sampai menghadap depan Allah. Tu kita kena latih diri kita demikian. Tanda kita ni sentiasa hidup kita ni menjadi rasa tak apa belaka. Dia panggil. Tak apa sahaja yang kena pada diri kita, kita boleh bertahan dalam hidup kita. Yang ni dipanggil kekayaan yang ada pada diri kita. Kemudian hati ini juga mampu bersyukur tatkala mendapat nikmat dan kesenangan dalam hidup. Yang kedua, bila kita dapat nikmat, kita akan rasa syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Sebab ramai orang yang dia dapat nikmat, dia nampak nikmat tu kerana dia, bukan kerana Allah. Itu terjadi dalam kehidupan kita, terjadi demikian. Ramai orang kita, kalau orang tanya dia kan, dapat keputusan, anak-anak dapat keputusan macam mana? 9A. Misal contohnya. Dia kata 9A. Orang pun puji dia. Tengok, dia kata bagusnya kamu anak-anak semua dapat keputusan yang cemerlang. Dia pun jawab balik. Tengoklah mak dia pula macam mana, dia tanya. Dia sebut demikian. Tengoklah keluarga dia, keturunan dia bagaimana. Dia tak nampak yang nikmat itu Allah yang bagi. Patutnya dia kena sebut hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk diri saya. Tanda dia syukur kan dalam hidup. Kadang-kadang kita ni senang sangat terkena pujian orang. Bila kena pujian orang, kita nampak pujian itu untuk diri kita. Sepatutnya kita kena, bila orang puji kita, jangan letakkan pujian itu untuk kita. Tetapi kena letakkan pujian ini untuk siapa? Untuk Allah. Sebab tu kadang-kadang orang puji kita, cantik hari ni, misal contohnya. Kita pun jangan jawab, baru beli je jubah ni, kita sebut. Baru beli je kain tudung ni. Kita sebut demikian tu nampak cantik sikit, kita sebut demikian. Bukan begitu. Tapi kita kena sebut apa dia? Bila orang puji kita, kita sebut pujilah untuk Allah. Ni alhamdulillah, kita sebut demikian. Pada diri kita ni, syukur tu sentiasa ada. Waktu mana dia beri nikmat. Waktu mana kita diuji dengan musibah, sabar itu sentiasa berkekalan pada kita. Tanda apa dia? Tanda kayanya jiwa. Orang ni memiliki kekayaan jiwa, dipanggil. Sukar dalam dunia materialistik kita ni kan. Dunia kebendaan kita ni, untuk kita dapat nikmat ini. Ramai di kalangan kita, dalam hidup bila diuji dengan ujian-ujian sebegini, kitanya, kebanyakan di kalangan kita nampak kita balik. Tu kita nampak. Bila kita dapat nikmat, kita tak dapat sepayah untuk kita mensyukuri. Dalam apa jua keadaan, orang yang memiliki hati sedemikian akan mendapat ketenangan dalam hidupnya. Siapa-siapa yang dia diberi, kalau kena musibah, dia sabar. Waktu mana dia diberi kenikmatan, dia syukur. Ini tanda orang yang mendapat ketenangan dalam hidup dia. Inilah sebahagia-bahagia manusia. Kalau kita tanya, orang yang bahagia ni orang yang macam mana, Ustaz? Orang bahagia ni bukan orang yang dia memiliki segala gadget-gadget, segala bahan-bahan dunia yang dia miliki pada diri dia. Tak. Orang bahagia ni orang yang pandai bersyukur ketika mana diberi nikmat, dan orang yang boleh bersabar ketika mana diuji dengan musibah. Inilah orang yang bahagia dalam hidup dia. Maknanya orang yang tenang dalam hidup. Bukan memiliki kemewahan, tidak. Siapa yang dia anggap bahawa orang bahagia ni orang yang memiliki kemewahan, dia tersilap daripada pandangan dia. Kerana kebahagiaan hidup ni yang sebenarnya, kalau mana Allah kurniakan pada kita,
yang namakan dengan apa dia? Yang disebut dengan kesabaran di waktu mana ujian, kemudian kesyukuran di waktu mana diberi kenikmatan. Sentiasa dalam hidup kita dapat demikian. Kesenangan inilah yang menjadi asas dan teras kepada kekayaan yang sebenar. Kalau orang kata, orang kaya ni orang mana? Orang yang macam ni lah, orang kaya. Bukan orang yang duit banyak. Orang kaya ni bukan orang yang dia memiliki kemewahan segala-galanya. Tidak. Tetapi orang kaya yang sebenar, orang yang memiliki hati dia penuh dengan ketenangan dan ketaatan pada Allah SWT. Saya ingin mengambil kisah yang ada dalam kitab La Tahzan, atau peristiwa diriwayatkan daripada An-Nushriwar, bahawa dia pernah mengatakan semua ujian di dunia ini dapat dikategorikan pada dua. Digambarkan demikian. Pertama, yang dapat dicari jalan keluarnya, ubatnya adalah goncangan jiwa. Semua ujian-ujian dalam hidup di dunia ini dapat dikategorikan pada dua je. Yang pertama, ada penyelesaian. Kategori yang pertamanya, ada yang jalan keluar dalam ujian itu. Tapi kalau kita nak keluar, kita akan kena bertahan dengan goncangan jiwa kita. Bila kita diuji dengan ujian-ujian tu, kita kena tabah pada diri kita. Kedua, yang tidak ada jalan keluarnya dalam kita berhadapan dengan ujian. Yang ini sembuh justru dengan kita menyambutnya. Dia boleh sembuh yang tak ada jalan keluar. Tapi dengan macam mana kita nak boleh sembuh dia? Ya, walaupun tak ada jalan penyelesaian. Dengan cara kita bertahan dengan setiap apa yang kita lalui tadi. Dalam hidup kita kan, ujian ni ada jalan keluar. Tapi jalan keluar tu, kita kena melalui satu goncangan jiwa kita. Pedih lah dia panggil. Pedih yang amat sangat. Saya buat contoh yang mudah begini. Kadang-kadang kan, kita diuji dengan ujian mertua kan. Ramai orang kena ujian mertua dipanggil. Kita nak buat macam mana dengan ujian mertua ni? Sindiran dia tajam-tajam je. Misal contohnya. Habis kita nak buat macam mana? Sebab dia mertua kita dah. Dalam hidup, misal contoh yang mudah. Tapi kita nak lalui macam mana? Lama, tergoncang sepanjang masa jiwa kita. Kalau kita, misal ada setengah orang tu, dia, bila suami dia sebut, jom kita balik kampung, dia datang perasaan sedih terus. Teringat terus. Bayangan-bayangan yang waktu mana dia kena, yang pedih-pedih dengan mertua dia. Ni dipanggil goncangan jiwa. Goncangan yang panjang dalam hidup. Dia boleh sembuh. Tapi dia kena dalam keadaan yang lama, panjang je. Jalan keluar dia layan mertua dia tersebut. Sampailah satu hari nanti, dalam keadaan dia, jiwa dia memberontak macam mana pun, suatu hari nanti, dia diterima dalam keadaan sebegitu. Itu dia panggil demikian. Yang pertama, ada orang yang dia ada masalah dalam hidup, tak ada jalan keluar dah. Masalah yang dilalui. Kita buat contoh yang kedua ni apa dia? Penyakit. Kena penyakit tak ada jalan keluar. Penyakit kencing manis. Kalau kita tanya pada doktor, sampai bila kena makan ubat? Sampai tak boleh makan lagi. Sampai bila kena makan ubat ni? Sampai tak boleh makan. Bila tak boleh makan? Bila mati. Doktor sebut demikian. Maknanya kena makan ubat tu. Kita kena, macam mana kita nak lalui jalan ini? Jalan kena penyakit ini. Kita kena tabahlah. Sabar. Kita kena menahannya dan menyambutnya. Menyambutnya. Tenang je. Seronoknya. Bila orang tanya, ada penyakit ke? Alhamdulillah, saya baru satu. Baru saya satu. Orang lain dah tiga serangkai dipanggil. Maknanya kita alhamdulillah, kita enjoy dengan penyakit yang kita kena. Yang kita tahu penyakit ni, ending dia, sudah dia mesti mati. Dalam hidup kita. Jadi kita kena sabar. Sabar je pada diri kitanya. Makan ubat kita ni. Yang kita akan dapat nikmat dia bila kita menghadap di hadapan Allah. Di mana segala dosa-dosa kita telah dikafarahkan oleh Allah. Dengan apa dia? Dengan penyakit yang kita tanggung ini. Ini cara Allah jadikan demikian pada diri kita. Maksudnya, kita pasti akan berhadapan dengan dua pilihan jika ditimpa ujian. Maknanya, kalau di kalangan kita kata, Ustaz, kalau saya kena ujian, saya nak buat macam mana? Ini dua jalan.
Dua jalan yang perlu kita lalui. Goncangan jiwa yang berterusan sampai akhirnya kita boleh diterima. Kemudian ataupun kita kena menyambutnya. Setiap ujian tadi. Ujian tadi, lalu dalam keadaan kita sambut, kita akan rasa nikmat dengan sambutan itu. Kita melayan, dia panggil, keadaan yang kita lalui dalam keadaan sedemikian rupa. Yang pertama adanya jalan keluar dalam ujian itu, ubatnya adalah goncangan dunia. Goncangan yang akan berlaku pada jiwa kita, dalam hidup kita. Maknanya kita akan teruji. Kita akan lagi kuat goncangan, lagi kita kena tabah. Kerana kemuncak nanti akan ada kesembuhan daripada ujian yang jalan penyelesaian pada kita. Jiwa kita akan tergoyang kerana ingin keluar ke jalan penyelesaian itu. Jadi saat itu, jiwa kita ni memberontak. Bilalah nak selesai? Bilalah nak selesai masalah yang kita lalui ini? Tapi akan sampai masa dia, Allah akan bagi penyelesaian terhadap jalan yang ada jalan keluar. Dia panggil demikian. Yang kedua adalah yang tidak dapat dicari jalan keluarnya. Yang ini sembuh justru dengan menyambutnya. Kita tenang kepada kita. Kadang-kadang kan, ialah dalam hidup kita ni, kita tak sangka pun orang yang hadir dalam kekeluargaan kita ni begitu jadinya. Begitu jadinya. Yang tak sama dengan kita. Para hadirin sekalian, bayang kita ni ada anak lelaki, misal contoh. Tiba-tiba dapat menantu. Dapat menantu. Kita ni, memang kita dah sebut awal-awal, elok-elok dah pada menantu, pada anak lelaki kita kahwin, pilih yang betul-betul, jangan tersilap. Katanya anak lelaki kita, yang ni yang terbaik dah. Dalam dunia ni seorang je yang terbaik. Dia sebut demikian. Anak lelaki kita kan, dia nak kepada perempuan ini. Lalu kita kata, betul ke ni? Mak masuk je Minang, nanti mak akan dapati dia begini-begini. Kita pun masuk Minang, kahwinkan dia. Lepas kahwin, seminggu je. Oh, menantu bukan menantu, tapi hantu rupa-rupanya. Tersilap rupa-rupanya dalam hidup. Tapi kita nak buat macam mana dengan dia? Dia dah masuk dalam keluarga kita. Takkan kita nak sebut pada anak lelaki kita, ceraikan isteri kamu. Nanti dua-dua terluka, dia panggil. Dua-dua terluka. Anak lelaki kita terluka, kemudian anak perempuan kita terluka. Anak menantu kita terluka. Kita sebut demikian. Habis itu macam mana dalam hidup kita? Biarlah kita yang menanggung luka. Yang tu senang bahasanya. Nak sebutnya, sekarang kita yang kena tanggung luka tersebut. Luka ini, bila kita boleh bertahan, di sana ada kesembuhan. Ini disebut dalam menghadapi ujian. Bertahan je. Kita akan ambil masa sikit nak betulkan menantu kita. Kita nak tegur menantu kita. Kita nak jadikan dia sebagai yang dia ni, daripada buruknya sikap dia menjadi cantiknya akhlaknya. Menjadi demikian. Yang ni terpaksalah kita kena tanggung. Tapi kita tanggung dengan kita meraihkan dia, menjaga dia. Akhirnya insya-Allah dia akan berubah dalam hidup ini. Dia akan ambil masalah. Menantu kita ni, lepas pada dia dapat anak nanti, dia akan tahu macam mana tingkah laku. Lama-lama lepas pada anak dia belajar, masuk sekolah, nanti dia akan tanggung macam mana keadaan pada diri dia. Itu yang dimaksudkan di sini, ialah kita tanggung, lama-lama kita sambut dia. Sambut juga. Sambut dia tu, biar kita terluka seketika. Tetapi di saat mana demikian, lama-lama kesembuhan ini akan datang dalam kehidupan kita. Ujian lah sikit. Ramai orang yang berhadapan keadaan ini, suasana yang dalam hidup kita kan. Sama juga dengan kita, ibu-ibu dahulu kan, belum kahwin, kita belum kahwin kan. Kita tengok lelaki ni, dipanggil lelaki Melayu terakhir dalam hidup ini. Nak sebutnya suami kita ni kan. Tapi bila mula-mula kita kahwin, kita berhadapan dengan masalah komunikasi. Masalah kita nak interaksi. Kita tengok, lepas kahwin tu berubah perangai dia kan. Kita kata tak sama lagi belum dia kahwin. Belum kahwin kerap bagi bunga, misal contohnya. Lepas pada kahwin, bunga plastik pun tak sampai. Nak gambarkan kita terpaksa beli sendiri barang untuk menghargai kita. Kan ramai kan ibu-ibu sebut begitu. Sekarang ni terpaksa beli sendiri je nak memunjuk hati ustaz. Kan dia sebut, segala benda yang kita nak, dulu kita aimkan saja, bakal pasangan kita akan bagi. Misal contoh demikian. Tapi bila kita dah berumah tangga,
Puas berim-im. Nak sebutnya. Puas dah kita ni mengagak-agak, kita menyindir, kita sebut macam-macam gaya. Tak faham-faham kita sebut. Tak faham-faham. Akhirnya kita pujuk diri, kita buat sendiri. Kita beli sendiri. Ada orang beli bunga seorang-seorang. Misal contohnya, ada orang yang dia terpaksa kemas bilik dia seorang-seorang. Dulu kan dia tak rasa macam tu. Tapi sekarang tak. Tapi cubalah belajar untuk kita menerima hakikat itu. Kita belajar lama-lama kita akan rasa tenang je dalam hidup. Jangan kita memberontak. Kalau kita memberontak, nanti kita akan dapat kehancuran dalam kekeluargaan kita. Itu yang saya maksudkan dalam nak sebutnya memiliki kesabaran jiwa kita. Dalam bahasa yang mudah, dah nasib badan. Senang kita. Kalau nak sebutnya, dah rezeki kita, Allah dah tuliskan begitu untuk diri kita. Bila dah kita begitu, kita menerimalah qada dan qadar Allah dalam hidup kita. Kita pun syukur, alhamdulillah aku. Walaupun buruk-buruk macam mana pun suami aku, dia tetap suami aku. Dalam hidup. Demikian juga suami. Walaupun bagaimanapun isteri aku, dia tetap isteri aku. Itu dia jadi demikian dalam diri kita. Demikian juga kita dengan anak menantu kita. Macam mana pun dia tetap anak kita. Lama-lama kita ni boleh terima keadaan ini. Ujian kita menjadi ringan. Menjadi ringan. Di waktu itu benda apa yang menjadi takjub? Malaikat-malaikat takjub dengan kita. Malaikat-malaikat takjub dalam hidup itu. Hebatnya hamba Allah ini. Dia boleh menerima keadaan itu sehingga kan dia jadi rasa seronok dengan keadaan yang dilalui dalam hidup dia. Itu benda yang kita kena lalui pada diri kita lah. Penjelasan dengan lebih teliti mengenai dua keadaan andai kita dikenakan ujian itu, sama ada memang ada jalan keluar ataupun tiada jalan keluar. Bagaimana keadaan jika ada jalan keluar? Sekiranya ada jalan keluar, kita akan diuji dan terus akan diuji oleh Allah. Kalau ada jalan keluar, maknanya kita akan berhadapan dengan banyak lagi ujian. Kita akan tanya, sampai bila nak berhenti ujian ini Ustaz? Dalam hidup kita. Lalu kita jawab, sampailah kita dipanggil menghadap di hadapannya. Selagi mana kita tak dipanggil menghadap depan Allah, letaklah dalam jiwa kita apa dia? Ketabahan, kesabaran, supaya kita ni rasa kita diseronok. Alhamdulillah, aku diberi nikmat-nikmat ini oleh Allah. Dan bila diberi nikmat-nikmat sebegini, maka kita akan rasa seronok dalam keadaan hidup kita ni. Perhatikan sekarang, saya buat contoh yang mudah kan. Kita di awal-awal kena COVID-19 baru ni kan. Kita rasa janggal kan duduk jarak-jarak macam ni. Kita rasa tak selesa kan. Jumpa dengan kawan tak boleh salam. Sekarang nak jumpa tumbuk je. Gitu je sekarang kan. Bila mana pernah salam macam ni. Tapi sekarang nak sebutnya gaya kadang yang teruk-teruk lagi tu hulur kaki, lepung. Kaki je yang berjumpa kan. Kita dulu janggal kan. Sembahyang kalau genggang-genggang, janggal kan. Kita ni kalau bertopeng macam ni kan janggal kan. Nak sebutnya kita ni. Tapi lama-lama dia panggil dah jadi biasa dah. Kita pun rasa macam tak kena pada diri kita kalau kita turun daripada kenderaan tak pakai mask. Misal contohnya. Kita rasa janggal. Kalau kita pergi jumpa dengan orang datang nak cakap dengan kita dekat-dekat, kita kata jauh-jauh sikit. Kita sebut demikian. Rasa pada diri kita demikian. Ini nak sebutnya bila kita dah mula boleh menerima norma-norma baru. Demikianlah dalam hidup kita. Bila hidup kita ni, peringkat awal tu kita diuji oleh Allah, kita rasa janggal sikit lah. Tapi kita terima sikit, lama-lama, kita tukar daripada masamnya limau nipis kepada manisnya orange. Dia panggil. Itu bahasa yang nak suruh kita faham. Boleh jadi kita rasa waktu satu ketika dahulu kita akan berkerut dahi dengan kita berhadapan dengan ujian. Tetapi kita akan rasa dahi kita ni akan jadi tenang kembali bila kita minum limau sangkis misal contohnya. Kita rasa ketenangan berubah daripada masam tadi menjadi kemanisan. Sebut limau nipis tu ramai telan liu dia panggil.
nak sebutnya masam dia tu kan. Satu lagi keadaan adalah di mana tiada jalan keluar. Bila tak ada jalan keluar, tetapi kita kena redha dalam setiap keadaan yang berlaku. Katakanlah tak ada jalan penyelesaian. Ujian yang kita kena ni, tak ada jalan penyelesaian. Redha. Redha je dengan yang berlaku. Saya buat contoh kan, geng-geng Al-Ma'unah kan, yang dia kena masuk penjara seumur hidup kerana menentang yang di-Pertuan Agong kan. Dia redha ya, redha. Masuk dalam penjara. Sehingga kan yang cerita geng-geng Al-Ma'unah tu, yang masuk, dia masuk dalam surat khabar berita harian, saya baca. Dia kata, dia duduk dalam penjara tu, dia boleh habis Quran 3 hari sekali. Maknanya, sampai bila dia kena berada dalam penjara? Sampai dia mati. Dia jadi demikian. Tapi sampai bila dia redha tenang gitu, dia melalui keadaan itu. Sampai terbuka hati yang di-Pertuan Agong untuk lepaskan mereka. Bebaskan mereka tersebut. Mengampunkan, Agong ampunkan 2-3 orang dalam kes berbau ni. Yang menyebabkan, bila kita terima, di sana ada jalan penyelesaian. Dia kata mula-mula masuk penjara tu buntu juga. Mula-mula masuk penjara tu, nak buat apa dalam penjara? Nak lakukan apa? Dalam keadaan yang dia terpaksa terputus dengan isteri dan anak-anak. Tapi bila dia melalui dengan penuh keredaan, penuh dengan ketenangan, lalu di sana akan ada jalan keluar yang Allah jadikan. Walaupun satu benda yang kita ni tak terfikir benda tu boleh terjadi dalam hidup kita. Sebab tu kadang-kadang kan orang yang kena penyakit macam-macam gaya, tapi penyakit dia tu menjadi ajaib. Hilang penyakit dia. Setelah mana? Setelah dia positifkan terhadap apa yang dilalui. Yang ni yang hebat tu dalam hidup kita. Macam mana kita nak positif? Dengan zikir dah. Zikir pada kita. Sebut waktu mana kita kena ujian-ujian. Kena, katakanlah ada yang cerita pada saya, dia kata, saya kena kanser Ustaz. Saya kena stage yang keempat. Tapi saya zikir. Saya tenang, saya rasa lapang. Sampailah bila saya cek, dah 2, 3, 4 tahun dah, saya cek balik. Saya buat makan ubat dan sebagainya. Alhamdulillah boleh pulih. Maknanya, di sudut logiknya, habis, mati. Dia panggil demikian. Di sudut logik penyakit ni, tak ada jalan keluar. Tapi bila kamu tenang, kamu lapang, kamu positif dalam hidup kamu, Allah bagi jalan keluar terhadap penyakit yang dilalui tadi. Anda ingat anak perempuan Nana tu, yang sulung tu, bila doktor cek ada fibroid dalam perut dia, 8 cm. Besarlah kiranya demikian. Dia balik tu, dia sebut, Abi, kakak ada macam ni, doktor kata nak buat operation sekian. Nah, kita pun bagi tahu dia, kakak tenang kakak, kata sebut. Kakak jangan apa-apa, kakak zikir je, sebut je. Sebut apa dia? Zikir apa? Ambil minyak zaitun tu, minyak habatul barakah ke, minyak zaitun, sapu dekat perut kakak. Sebut je, kita sebut. Sebut apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut 40 kali dan kemudian ulang sebut kak. Sebut apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kakak baca. Dia pun buat. Anak perempuan ni dia buat. Hari yang kena operation tu pergi untuk operation. Bila pergi, doktor cek balik, tengok tak ada langsung. Terkejut, doktor pun terkejut. Doktor tengok balik yang sebelum daripada ni, nota sebelum daripada ni, kemudian doktor tengok yang terbaru ni pula. Tak ada. Kenapa tak ada ni? Yang sepatutnya ada tersebut. Ni nak sebutnya keyakinan kita menyambut dengan penuh ketenangan. Itu cara dalam hidup kita lah. Allah jadikan dalam hidup kita kekuatan yang tersendiri. Doktor pun tanya, buat apa dia? Dah buat pembedahan ke? Tanya doktor. Doktor tanya balik, dah buat pembedahan ke? Tak buat pembedahan, tak buat. Cuma zikir je, zikir. Alhamdulillah Allah bagi satu benda yang keluar daripada masalah yang kita hadapi tersebut. Tiada jalan keluar. Tetapi jiwa kita kena tenang dan dada kita pula kena lapang. Inilah penyerahan
yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerah sebenar-benar kepada Allah. Menurut kalangan yang bijak, Bistari, untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada jalan keluarnya adalah dengan bersabar. Katanya orang-orang bijak, dia kata, tak ada jalan dalam hidup kita ni kalau ada masalah, dengan apa dia? Dengan bersabar. Sabar itu jalan keluar dalam setiap masalah. Kalau orang tanya, nak buat macam mana dengan ujian ni? Sabarlah. Kadang-kadang kita, orang mengadu pada saya kan, dia tulis panjang-panjang. Panjang dia tulis mesej. Kita pun baca. Hujung tu, kita jawab balik, sabarlah. Kita sebut, sabarlah tu, dia balas balik. Tu je Ustaz. Dia sebut. Kita kata, kita nak sebut apa lagi? Selain daripada ubat yang paling mujarab dalam hidup kita. Sabarlah. Dia mengadu masalah, suami dia begini, suami begini. Hidup ni kan banyak. Dia rasa dia berat, hidup dia. Orang lain jauh lebih berat daripada dia. Dia mengadu tentang masalah suami dia. Orang lain datang mengadu, tak ada suami pun dalam hidup. Yang dia ni mengadu, yang dia ada suami, tapi suami ada masalah. Nak sebutnya, gambaran bagaimana kita rasa berat, orang lain jauh lebih berat daripada kita. Ini dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang ubat yang paling mujarab dalam hidup untuk mengkayakan diri kita? Sabar. Bila kita sabar, benda apa yang kita dapat? Dapat redha ilahi. Allah tu redha pada kita. Menjadikan diri kita ni, Allah kata, tengok hamba Allah tersebut. Allah jadikan demikian ujian yang dijadikan dalam kehidupannya. Ni ada yang terbaru kan. Ada 2 orang, suami isteri, nak pergi ziarah menantu dia, anak menantu dia di Kelang. Kemudian pergi, naik kereta, bawa cucu sekali. Kemudian ada construction atas jalan. Ditahan, kereta dia ditahan. Berhentilah. Supaya apa dia? Supaya nak bagi laluan construction tersebut. Dalam construction. Tengah berhenti tu datang lori, rempuh terus. Meninggal dunia isteri. Isteri dan cucunya di tempat kejadian. Meninggal dunia. Isteri dan cucu meninggal dunia. Tempat kejadian. Kemudian suami pula koma. Masuk ICU. Kemudian lepas pada tersebut, baru kemarin meninggal dunia pula suami. Yang cucu ni 2 orang je. Anak cucu perempuan 2 orang. Seorang tersebut luka, cedera. Yang seorang lagi meninggal dunia. Parah. Meninggal dunia terus. Kemudian yang ibu dan ayah kepada anak yang meninggal, cucu yang meninggal dunia ni, ambil mandikan jenazah anak, kapankan jenazah anak. Sambil kapan tu dia sebut, waktu mana kecil dahulu dia pakaikan pakaian untuk anaknya. Hari ni dia memakaikan pakaian kain kapan untuk anaknya. Kita tengok tu, kita rasa belas. Rasa beratnya ujian. Ayah meninggal dunia, anak meninggal dunia, mak meninggal dunia. Dirempuh lori yang tak pasal-pasal, lori membuta tuli ni dalam keadaan rempuh, meninggal dunia. Kalau kita rasa berat kan ujian, berat mata mandam, berat lagi bahu memikul. Dalam suasana mengejut, hilang begitu saja, sekejap, tak ada tanda-tanda untuk kematian itu. Lalu nak sebutnya, yang ayah ni baru seminggu keluar daripada wad. Kerana diubati jantung. Tapi baru seminggu keluar. Allah tak matikan kerana jantung, tapi Allah matikan kerana kemalangan. Tengok cara Allah jadikan ujian dalam kehidupan. Anak cadang tengah hari ni baru nak pergi ziarah lah. Baru kebumikan semalam di kubur seksyen 21 kita ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan dalam hidup kita ni ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tiada jalan keluar. Moga 2 orang anak cucu ni dirahmati di sisi Allah lah. Allah jadikan dia di antara orang yang soleh, 2 ni. Bila anak ada kuliah je di tempat dia tu, mesti 2 orang ni wajib hadir. Suami isteri ni. Kemudian program-program dakwah ni, mereka lah yang terkedepan. Sehingga kan isteri itu diberi anugerah mujahidah pejuang muslimah, begitulah yang terbaik. Diberi anugerah yang baik kerana istiqamahnya dalam beragama ini dipanggil. Menurut kalangan bijak pandai disebut, untuk menyelesaikan suatu masalah tidak ada jalan keluar adalah dengan bersabar.
dalam hidup. Kalau berhadapan dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala duga dan kita berasa buntu, maka tiada penyelesaian untuk keluar daripada ujian itu kecuali dengan bersabar. Sabar, bertahan dalam hidup kita. Benar, sabar adalah kata kuncinya. Namun untuk mengucapkan kataan sabar adalah mudah. Sebut sabar ni mudah. Kan sebut sabar mudah je. Bagi melaksanakannya itulah menjadi payah. Nak buat tu kena tu baru tahu. Macam kita kan, ustaz sebut sabar, senang je ustaz sebut. Ada setengah orang kata, kena pada ustaz baru tahu dia. Dia sebut demikian. Kita kata janganlah doa kena pada saya. Kita nak sebut je gambaran dalam hidup kita, tak adalah jalan agama diajar pada kita. Bila kita berhadapan dengan apa saja masalah hidup, dengan sabar. Sabar ni akan menjadikan diri kita ni kekuatan yang akan datang nanti. Tak adalah ubat yang paling mujarab dalam hidup kita. Orang barat kalau dia ada masalah, dia bagi pil tidur. Dia bagi pil tidur, dia suruh tidur. Kenapa dia? Kerana tekanan ni jadi stres pada mereka sebut. Mereka suruh tidur. Kita pun tertidur. Bangun daripada tidur, sakit balik. Orang barat, kalau dia ada masalah dalam hidup dia, orang kafir ada masalah, dia minum arak. Bila dia minum arak, dia bagi dia rasa, dia release stres daripada yang dilalui tersebut. Tapi bila dia sedar balik, dia tension balik. Kadang-kadang dia minum arak tu membebankan pada orang lain. Bebanan pada orang lain. Orang kita bila berhadapan masalah yang terakhir ni, minum air ketum pula dia panggil. Minum air ketum pula. Dengan Tok Imam pun minum air ketum. Ada ni terjadi. Ada sampai peringkat ada yang supply pula benda yang demikian. Dosa dipanggil di kalangan kita buat benda yang sedemikian rupa. Ni kena faham dalam hidup kita. Jangan sampai memang ada orang kata air ketum tu ustaz, dia jadi ubat ustaz. Ada yang jadi ubat. Tapi dia kena tahu kadar dos dia. Yang kalau kita buka saja, ya memang segala benda-benda ni ada ubat. Madu misalnya contoh, jadi ubat. Tapi kalau melampau sangat, dia jadi racun yang jadi bahaya. Ubat tu sendiri tu, ubat memang ubat. Tapi kalau lebih daripada dos dia jadi mudarat. Yang masalah orang kita, dia tak tahu kadar dos dia tersebut. Dos yang disebut demikian. Yang menyebabkan dalam keadaan sebegini, kita kata, ketepikan dahulu. Sehingga kita dah dapat berjalan penyelesaian. Tu. Ni kadang-kadang kita, orang tanya, kenapa kita terlibat dengan keadaan yang sebegini? Lalu kita kata, kita diuji oleh Allah. Bila kita diuji oleh Allah, bagaimana kita nak lalui keadaan ujian yang kita lalui itu? Maka kita kena banyak bersabar. Jangan cepat cari jalan penyelesaian yang tidak disuruh dalam beragama pada diri kita. Sebab itu kita perlu bersabar. Dikatakan barang siapa yang selalu bersabar, pasti akan beroleh kemenangan. Siapa-siapa yang selalu bersabar, yakinlah lambat laun kemenangan itu akan sampai dalam hidup kita ini, andai kita banyak bersabar. Lihatlah pada peribahasa Arab yang berkaitan dengan sabar yang wajar menjadi rujukan kita. Seperti sabar adalah kunci kejayaan. Ini di antara peribahasa Arab dan digunakan dalam istilah orang Melayu kita. Sabar itu menjadikan barang siapa bersabar, maka dia akan berjaya mengatasi permasalahan dalam hidup. Hasil kesabaran itu adalah kejayaan. Bila kita kemuncak daripada kita sabar, mesti kita berjaya. Allah akan jadikan demikian. Siapa yang sabar, dia akan menatijahkan kesan yang baik dalam hidupnya. Dan tatkala mana musibah yang menimpa itu sedemikian berat, pasti akan datang kebahagiaan pada seseorang. Semakin berat yang kamu tanggung, semakin sukar untuk kamu tanggung. Semakin banyaklah kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan kamu. Seberat mana kita tanggung masalah, sebanyak itulah kejayaan yang kita akan dapat. Itu dalam hidup kita demikian. Ada lagi peribahasa-peribahasa lain yang lain mengatakan tentang kesabaran. Ini kita sambung akan datang nantilah insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.